Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Hari ini kita nak share, kita nak berkongsi tentang buku yang ditulis oleh, yang disusun oleh Ustaz Muhammad Asni Abu Bakar. Sebelum ni buku ni kali hijau, so boleh dipakai tulis kita nampak sebab tajuk dia nampaklah apa khabar pesakit, awaris dan pesakit. Buku ni mempunyai satu signifikan dengan saya sebab apa? Apabila masa saya kronik di hospital, itulah pertemuan dengan saya pada naskah pertama. Dan ini dengan buku inilah telah mengubah hidup saya, muhasabah diri saya masa saya sakit pada waktu itu. Dan dengan kuasa Allah Ta'ala, saya dapat bertemu dengan Ustaz Asni setelah 2 tahun tanpa dirancang, dan sekarang ni Ustaz Asni telah menunjukkan buku digital ini ke dalam bentuk itu sebagai alternatif untuk mempermudahkan lagi untuk kita share tentang bagaimana kita nak menghadapi sakit kita ataupun kita sebagai waris pada si pesakit. So dalam video sebelum ni, video 2 tahun lepas, rasanya saya ada buat video daripada tajuk daripada subtopik dalam buku ini di muka surat 10, iaitu 15 sebab kenapa 14 sebab kenapa kita sakit kan. So hari ni saya nak share lagi sekali lah, sebab kita tahu kes COVID-19 pun makin meningkat. Hari ni pun dah 23,000 kes, dan dulu kalau kita lihat kes-kes COVID ni jauh daripada kita, betul? Jauh daripada kita, jauh daripada kita. Tapi ni apa yang kita lihat adalah dekat dengan kawan-kawan rapat kita, keluarga rapat kita, keluarga kita tu ianya menjadi satu virus, satu ujian untuk Allah yang makin dekat dengan kita. Kita dengar dalam TV, kita dalam TV ianya macam takkan dengan kita lah, jauh dengan kita lah kan. Lepas tu dia makin dekat kita. So saya terpanggil untuk share apa yang terkandung dalam buku ini disusun oleh Ustaz Asni. So tuan-tuan, kalau jika anda ingin mendapatkan buku ini dan juga anda berniat untuk berinfak, berinfak buku ini kepada siapa saja waris kita, kepada siapa di hospital untuk jadi bahan bacaan, infak menjadi asbab kesembuhan kepada kita, kesembuhan kepada keluarga kita, banyak kita infakkan. Dan sekali yang paling mudah, kita boleh infak dalam bentuk digital, iaitu buku elektronik. Ibu boleh hubungi saya di link yang bawah, saya akan sediakan di bawah. Dia boleh klik dan boleh order dari saya. Contoh, kalau harga ini berharga dalam RM8, contoh RM8, anda kata nak infak kepada 10 orang, 10 orang ibu, maknanya bentuk ibu lah, bukan bentuk print. Maksudnya kita cepat kalau kata bentuk print nak kena post dalam bentuk PKP sekarang, nak kena post, nak kena apa, lambat jadi risiko orang pegang pula boleh menularkan menularkan lagi COVID ni. Dan kalau kata ada saudara mara kita yang duduk di Mak Apps di pusat kuarantin, mungkin mereka lebih mudah memegang handphone, smartphone. Semua orang ada smartphone so mereka boleh terus download e-book tersebut dan mudah untuk mereka baca, untuk mereka memberi motivasi kepada mereka untuk berziarah macam mana, semua diterangkan dalam e-book ini. So ini buku digital boleh infakkan, dan juga boleh infakkan dalam bentuk buku elektronik. Yang penting klik link di bawah, hubungi saya terus. Anda boleh letaklah, kalau ada RM10 letak RM10 tu, langsung kita akan salurkan. Maknanya kita ada kumpulkan, kita tuliskan, kita niat ke atas nama anda ataupun atas nama keluarga anda, apa nama arwah ibu kita, nama arwah bapa kita tuan. So hari ni saya nak share daripada saya nak share muka surat ni lah. Saya nak share daripada muka surat 9. Dulu saya share muka surat 10. Saya nak share muka surat 8 dan juga 9. Apa yang ditulis dalam ni, penulis share kat sini, roh yang sihat. Saya nak petik daripada kata-kata daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Bayangkan tuan-tuan, waktu saya berada di hospital pada tahun 2018, dalam keadaan saya give up putus asa, saya baca buku ni. Di mana satu kekuatan bahawa ya Allah tunggu selama hidup aku 30 40 tahun ni, banyak dosa yang aku tak nampak, yang aku sedar dan aku nampak, yang aku sedar, aku sengaja tak sengaja, semua. Dan kerana sakit ni, dia ada asbab
Allah Ta'ala gugurkan dosa kita ni yang kita tak sangka-sangka, kita tak nampak ni. Jadi kita tak tahu tuan, ini yang perkara gaib. Kita tahu berapa ribu ke berapa puluh ribu, berapa juta kita punya dosa selama hidup ni. Mengaku orang, marah orang, menyumpah orang, kita nak ambil hak orang. Kita tak pernah tahu. Bergaduh dengan mak, bergaduh dengan ayah, kita tak pernah tahu ni. So, kita muhasabah diri kita tidak. Kita tengah sakit-sakit baik kat kaki kan. Kita muhasabah, dosa aku banyak. Untuk kawan, banyak itu saja ni. Conteng kita cikgu, pancitkan tayar kita cikgu yang dulu 20 tahun, 30 tahun lepas. Ini semua ni, kalau tak minta maaf, banyak benda ni kan. So, kerana kita benda ni tuan, kita nasihat, Allah Ta'ala bagi kita sakit dan kita dosa-dosa kita gugur. Dan saya pendekkan sikit, kita kena belajar terima takdir. Belajar terima takdir kesakitan itu dengan sebaiknya. Kita kena terima takdir kita kerana Allah Maha tahu kita mampu hadapinya. So, supaya kita sakit apa pun, Allah Maha tahu kita ni mampu tak untuk menahan sakit tersebut. Sakit kanser ke sakit apa, macam saya sakit saraf dah 3 tahun kan. Sampai kali ni saya masih boleh maintain. Tapi ada ubat lah, ubat hospital bagi, kena usaha lah, kena ikhtiar. Tak boleh lah kita tak ikhtiar. So, kita ikhtiar, makan sunnah, jaga kesihatan kita, senaman, semua. Dan Allah Ta'ala tahu kita mampu untuk hadapinya. Dia tidak akan bagi sesuatu yang kita tidak mampu hadapi, kecuali mati je lah kan. Alright. So, kenapa? Allah ni, Allah maha penyayang, dia sayang kita. Okay? Ujian kita hadapi ni tuan-tuan adalah untuk hapuskan dosa dan untuk mengangkat darjat kita. Betul tak? Pertama, dia berisi kat sini. Saya buat review sikit, saya pedah untuk review ni. Pertama, dia hapuskan dosa kita. Kedua, dia bagi bonus. Bonus dia adalah dia angkat darjat kita. Tuan-tuan, nak angkat darjat ni senang. Kan nak rebut jadi Perdana Menteri kan. Bukan senang. Nak perlukan majoriti yang disokong oleh Dewan Rakyat. Berapa ramai ahli-ahli yang sokong kita, baru kita dibawa nama kita, dibawa pula kepada yang Agung. Baru yang Agung pula perlu bermesyuarat pula dengan Raja-Raja Melayu, baru kita dipilih. Maksudnya naik darjat tu. Darjat tu naik di mata manusia, sedangkan darjat tersebut Allah Ta'ala bagi sebagai Perdana Menteri baru. Okey, tahniah pada Perdana Menteri baru Negeri Sembilan ala-ala kita buat video pada Jumaat ni. So tuan-tuan, di sini Allah naikkan darjat. Maksudnya naikkan darjat tu bonus. Pertama dia angkat dosa. Kedua dia naikkan darjat kita. Naikkan darjat maknanya bonus kat situ. Okey, ujian kita hadapi ni dia menghapuskan dosa dan naikkan darjat. Cuba kita perhatikan kehidupan Fir'aun. Tak pernah sakit tuan-tuan. Fir'aun ni tak pernah sakit. Dalam sirah pun tak pernah sakit. Dan dia tak pernah takut dengan apa-apa pun. Dia ada nikmat kesihatan. Sihat. Bersin pun tak pernah. Bayangkan Fir'aun ni bersin tak pernah. Punya Allah Ta'ala sayang dia. Okay? Sehingga kan dia angkuh dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dengan nikmat sihat itulah dia lupa dah binasa. Maksudnya ini tuan-tuan, kalau kata kita sakit, kita bersyukur bahawa Allah Ta'ala sayang kita lagi ni. Tapi kita bersyukur dan kita terus ingat bahawa sakit itu adalah satu perkara yang baik yang Allah Ta'ala sayang kita, dia nak ingat kita lagi. Kita tak nak nikmat kita sihat, kita lupa diri. Aku sihat lah, aku boleh makan sebahagian tu, aku tak jaga makan sebab aku senang semua. Aku boleh tidur banyak, aku tak buat banyak benda boleh duduk lama tengok apa semua. So, nikmat-nikmat kesihatan yang menyebabkan Fir'aun ni senang dia buat. Senang sebab dia jadi arrogant. So, kadang-kadang kesakitan yang Allah bagi adalah untuk meningkatkan martabat kita pula. Nak naikkan martabat kita. Kawan-kawan makin ramai, Allah Ta'ala betul. 3 tahun saya sakit ni kan. Saya jumpa ramai orang yang baik. Profesor, doktor medical, doktor PhD. Ramai yang baik. Dan di situ saya faham bahawa buku ni telah menyedarkan saya, Allah naikkan martabat saya. Saya peringkat belajar tak tinggi. Okay? Dan apabila saya sakit, saya dipertemukan dengan ramai orang-orang yang baik, insan-insan yang baik, yang terpelajar akademik yang lebih tinggi, yang memberi semangat untuk saya. Dan sekarang ni saya dalam keadaan belum pilih, saya sambung belajar master saya. Nampak tak? Mungkin esok saya akan sambung PhD pula sebab ramai kawan-kawan kita ni PhD doktor yang boleh bantu saya lecturer universiti. Nampak tak Allah Ta'ala naikkan martabat kita.
tuan-tuan. Naikkan martabat kita supaya kita yang biasa-biasa ni boleh bergaul dengan orang yang luar biasa. Alhamdulillah tuan-tuan, ini buku yang menceritakan kata-kata saya telah dibukukan oleh insan hebat Tuan TJ Taha di Singapura tuan-tuan, dan telah diprint 1000 naskah oleh Prestasi dan diagihkan, dijual di bookstore kedai-kedai buku seluruh Malaysia dan juga Singapura. Yang saya tak pernah terfikir, yang saya pernah ada impian 3 tahun lalu saat proses main saya, dan Allah Ta'ala naikkan martabat tu bukan untuk saya saja, tapi untuk beri motivasi kepada orang lain. Okey, kalau kita tengok kisah Nabi Ayub kan, Nabi Ayub yang kematian anak-anaknya serentak diikuti 18 tahun pula. Nabi Ayub sakit dia tempuh semua, dia sakit sekali. So kesakitannya dengan sabar. Okey, tuan-tuan, ini yang diterangkan dalam buku yang saya bedah sedikit lah. Okay. Kalau kita tengok lagu Rabani, Ustaz Asni pandai tambah lagu Rabani di sana. Biar susah sedikit kerana Allah, susah sedikit kerana Allah, kerana dan kepada dia kita akan kembali. Maksudnya setiap yang hidup ni pasti akan mati. Okey, dan kita akan diuji dan akhirnya kita akan kembali kepadanya. Pertama tuan-tuan, itu surah Al-Anbiya ayat ke-5. Yang pertama adalah sejauh mana hambanya boleh bersabar kerananya. Dia tengok kita ni batal. Macam mana kita sabar? Macam mana kita sabar? Okay. Saya bercakap dengan tuan-tuan sekarang ni pun, saya tengah mengambil berdiri sakit dekat saya punya sakit ni. Saya punya saraf saya sakit ni. Sakit atas badan ni. Tapi saya sabar sebab saya tahu Allah Ta'ala tengah uji saya. Tengah uji saya. Tengok, sabar tak sabar? Nampak tak? Kedua, sebagai jalan untuk penghapusan dosa. Dosa yang saya tak tahu berapa banyak dosa saya. Dosa ni bukan kita tengok dekat catat point. Oh, hari ni Syiro dosa kau 30. So boleh hapuskan 5 dosa. Tak boleh tuan, tak boleh. Ianya adalah perkara ghaib, kita tak tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Okey. Yang ketiga, membolehkan kenaikan pangkat darjat kedudukan manusia di sisi Allah. Menaikkan darjat kita, kedudukan kita manusia ni. Kita manusia hamba je. Tak nak ke kita nak dinaikkan darjat oleh Allah, Maha Pencipta kita ni. Yang keempat, turning point. Turning point keinsyafan manusia akan nikmat kurnia Allah. Ini turning point. Dulu saya rasa saya kuat, saya sihat, saya boleh berlari 50 meter, buat apa semua. Bila sakit tuan-tuan, hisap turning point tu berlaku. Turning point. Dia pada angkuh suka marah orang, turning point, dia terus tukar. Okey, dia terus tukar. Ada marah orang juga sekarang lah, tapi dia kurang daripada dulu. Nampak tak? Dia terus turning point bahawa saya kena hisap dan saya kena bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala bagi sebelum ni. Okey, yang kelima adalah kesabaran yang subur dan redha itu akan menyelamatkan manusia. Kalau kita sabar ini, kita sabar macam pohon taman yang kebun yang subur, kesabaran kita tu kita tengok tanam pokok subur semua kan. Bayangkan kita beri kesabaran tu subur macam tu, ianya akan menyelamatkan kita tuan-tuan di akhirat. Sebab perjalanan kita ni dekat dunia ni pendek je. Umur Rasulullah SAW 63 tahun, pendek tu, kejap je. Saya nak masuk 40 lah. Sikit lagi masa, tak panjang pun. Tapi kita tempuh dekat akhirat esok. Ya Allah, na'udzubillah, memang panjang. Subhanallah, panjang kita nak tempuh. Kita nak tempuh dekat akhirat esok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita nak tempuh lebih panjang di akhirat kelak. So tuan-tuan, kita nak selamatkan diri kita ni. So kita kena pastikan kesabaran kita tu subur dan kita redha supaya kita selamat di akhirat kelak. So tuan-tuan, kesimpulan daripada Ustaz Asdin kat sini adalah bersangka baiklah kepada Allah. Kita kena sangka baik. Aku sakit ni, Allah nak bagi aku naik darjat. Aku sakit ni, Allah Ta'ala nak bantu aku untuk aku hapus dosa aku. Kita kena bersangka baik. Jangan cakap Allah tak sayang aku, Allah benci aku, Allah nak hukum aku. Jangan tuan-tuan, tak betul. Tak betul tu. Okey? Tiada yang terjadi melainkan ada kebaikan. Mesti ada kebaikan. Dan berdamailah dengan takdirnya. Kita kena berdamai dengan takdir kita ni. Kalau saya tak berdamai dengan takdir saya tuan-tuan, saya tidak akan mampu pergi buat kebun lah, ajak orang tulis e-book lah, ajak kawan-kawan berniaga lah. Tidak, saya tidak akan berjaya tuan-tuan. Dan sentiasalah ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan juga pujilah Allah Azza wa Jalla di semua tempat setiap masa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sentiasalah kita memuji-muji dia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sentiasa berzikir yang mudah-mudah saja. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Ini yang terakhir kat sini, kan?
kita perbanyakkanlah ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kerana itulah perbendaharaan syurga Allah. So tuan-puan, jika anda nak tahu isi kandungan penuh buku ini, tak nampak pada green screen hijau okey. So tuan-puan, saya padam green screen sekejap untuk anda nampak kan, awak tak puas hati pula untuk nak tengok buku tulisan ustaz. So saya padamkan green screen sekejap. Ini dia. Apa khabar waris sakit? Ini kita infakkan di bawah Kelab Penulis Muda Malaysia. Berada di hospital-hospital. Hospital Kuala Lumpur, saya pergi hospital appointment saya bawa. Dalam 10 saya akan tinggalkan kat sana. Jadi saya bagi dekat orang tengah beratur tu. Kita bagi naikkan asbab kesembuhan kita. So colornya hijau. Di belakangnya adik iklan ustaz ni masihkan banyak buku tentang macam-macam dia. Doa mustajab apa semua. Tuan-puan, anda boleh hubungi link saya di bawah. Saya akan type link saya di bawah nanti. Okey, saya akan type link saya di bawah supaya anda boleh hubungi saya, WhatsApp saya terus. Berapa you nak infakkan kepada orang. Boleh WhatsApp saya, kita boleh berbincang nak infakkan buku fizikal ataupun e-book. Jika you nak infakkan e-book, ada nama-nama yang you nak bagi kepada orang tu terus WhatsApp saya nanti, saya akan terangkan nama dia, nombor telefon dan juga email dia. Saya terus buatkan, tuan-tuan banking kepada saya akan buatkan terus si penerima dekat hospital. Contoh, kita ada saudara dekat hospital, dia terus terima e-book tersebut, dia boleh download guna handphone dan dia terus baca buku ini dalam bentuk e-book, buku digital. Kita kena kuasai teknik teknologi terkini tuan-tuan, iaitu buku elektronik. Tapi kalau tuan-tuan kata tidak ada kawan-kawan yang you nak bagi, you nak infakkan saja, you just banking kat saya, percaya kepada saya, amanah kepada saya akan cari siapa-siapa kawan-kawan kita yang sakit, waris-waris yang ada orang yang sakit, kita hadiahkan kepada mereka dan kita hadiahkan, kita sebut nama anda sebagai penyintas. Tuan-puan, hari petang Jumaat, dan nak habis masuk maghrib, maksudnya hari Jumaat dah, kita dah dalam bulan Muharram, adalah sebaik-baik kita banyakkan infak baik sedekah. Tuan-puan, jadikan ini asbab, dapatkan e-book ataupun buku fizikal. Apa khabar waris dan pesakit? Sihat, senang dan mewahnya itu hanya sementara. Ia adalah ujiannya, bukan senang nak lulus. Sakit, susah, sempitmu itu jua sementara. Ia adalah ujiannya, bukan mudah nak gagal. Susunan Ustaz Muhammad Hasnil Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri tuan-puan, sentiasa berdoa, jangan putus berdoa. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Terima kasih.